Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berusaha. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai, Cikgu Suhaimi bin Syarani alias Tan, yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan, yang dihormati Encik Agus bin Arsyad, pengerusi permuafakatan ibu bapa dan guru tahun 6, yang dihormati para ibu bapa serta yang diraikan pada hari ini, murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, maka kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini dalam suatu suasana yang berbeza, iaitu meraikan majlis perpisahan murid-murid tahun 6 secara dalam talian. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada guru-guru dan ibu bapa yang turut bersama-sama mengikuti majlis pada pagi ini. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Yuhadli bin Muhammad Yuzna. Dipersilakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannati wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الناجحين والفائزين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Setenang-tenang air di laut, sampan belayar sampai ke jeti. Hati terkenang, mulut menyebut bingkisan ucapan pengganti diri. Kini majlis diteruskan lagi dengan ucapan yang akan disampaikan oleh wakil murid tahun 6, iaitu adik Syaimah binti Muhammad Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang berusaha Cikgu Suhaimi bin Syarani alias Tan
Guru Besar SK Taman Sri Pulai. Yang dihormati Cikgu Rosrawati binti Ahmad, Guru Perlengkanan Pentadbiran. Cikgu Fuzia binti Saleh, Guru Perlengkanan Hal Ehwal Murid. Cikgu Hajah Masila binti Hamzah, Guru Perlengkanan Kokurikulum. Cikgu Syarimah binti Zainal, Guru Perlengkanan Petang. Cikgu Mustaqim bin Mustafa, Guru Perlengkanan Pendidikan Khas, dan guru-guru yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Madis kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ucapan bagi mewakili murid-murid tahun 6 SK Taman Sri Pulai. Hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui, tidak lama lagi tamatlah zaman persekolahan kami di bangku sekolah rendah, dan selepas ini kami akan melangkah ke alam persekolahan menengah pula. Sesungguhnya 6 tahun berada di sekolah ini terlalu banyak kenangan indah, suka dan duka yang tidak akan kami lupakan. Hadirin dan hadirat yang dihormati, pada kesempatan ini saya mewakili murid-murid tahun 6 SK Taman Sri Pulai merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua guru yang bertungkus lumus tanpa mengenal erti jemu dalam mendidik dan tunjuk ajar kepada kami sejak mula kami mengenal huruf, menulis dan mengira, sehinggalah kami dapat menguasai semua kemahiran yang dikehendaki. Budi yang guru-guru taburkan tidak mampu kami balas. Akhir kata, kami ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf seandainya ada di antara kami yang melakukan kesalahan sama ada dalam pertuturan atau perbuatan. Sesungguhnya segala teguran dan nasihat guru-guru semua sangat kami hargai dan akan tersemat di dada hingga akhir hayat. Harapan saya semoga rakan-rakan akan terus berusaha dengan gigih apabila berada di sekolah menengah nanti. Kami juga doakan semoga guru-guru di SK Taman Sri Pulai diberikan kesihatan dan kesabaran dalam meneruskan perjuangan di dalam bidang pendidikan. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Kalau ada semua di ladang, boleh kami tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Seterusnya, marilah kita bersama-sama mendengar sedikit ucapan yang akan disampaikan oleh pengerusi Permufakatan Ibu Bapa dan Guru tahun 6, iaitu Encik Agus bin Arsyad. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi yang berbahagia, Guru Besar Cikgu Suhaimi, barisan-barisan kepimpinan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai, guru-guru tahun 6, Jawatan Kuasa Muafakat, Jawatan Kuasa Muafakat tahun 6. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu walaupun secara maya. Dan saya diminta untuk menyediakan video ucapan selama 3 minit. Saya harapkan mampu untuk menyediakan selama 3 minit lah, ataupun lebih sikit. Dan kita faham bahawa kerana isu pandemik yang melanda seluruh dunia, begitu juga Malaysia, bermula daripada akhir tahun lepas 2019 sampai sekarang, kita tak nampak pandemik itu akan menemui jalan akhiran ataupun pengakhirannya. Namun kita harapkan insya-Allah mudah-mudahan dengan penemuan vaksin tersebut akan mampu untuk mengurangkan atau mampu untuk mengalang penyebaran COVID-19 yang akan berlaku. Dengan isu COVID-19 ini juga kita tahu banyak aktiviti-aktiviti harian kita terutamanya melibatkan pembelajaran dan pendidikan anak-anak kita terbantut. Bukan sahaja di peringkat rendah, bukan sahaja peringkat universiti, juga peringkat rendah termasuklah sekolah. Walau bagaimanapun, kita melihat bahawa guru-guru tahun 6 terutamanya begitu bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab mereka, bertungkus lumus menyediakan apa sahaja agar anak-anak terutamanya tahun 6 mampu untuk menghabiskan pembelajaran mereka untuk menuju pada tingkatan yang seterusnya. Dengan semangat tersebut dan juga dengan fikiran mereka, usaha mereka yang tanpa mengira masa, tempat dan juga keadaan, walaupun mereka terpaksa bekerja daripada rumah, kita ucapkan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan usaha-usaha itu akan dibalas setimpal daripada Allah SWT. Begitu juga Jawatan Kuasa Muafakat tahun 6 ini, kita dapat
menjalankan tanggungjawab sedikit untuk mengambil tahu perkembangan pembelajaran anak-anak kita. Walaupun tidak 100% kerana isu ini membantutkan pertemuan dan juga aktiviti-aktiviti yang telah kita rancang begitu banyak sejak awal tahun ini. Kita tahu juga UPSR telah ditangguhkan. Maknanya bukan sahaja UPSR tapi ujian-ujian lain. Walau bagaimanapun, penilaian-penilaian tetap diteruskan dengan diterajui oleh jawatan-jawatan kuasa tahun 6 ini, dan saya begitu terharu dengan sikap tanggungjawab dan sikap tunggu lumus dengan semangat yang tinggi daripada kalangan guru-guru ini. Terima kasih banyak, jutaan terima kasih daripada pihak muafakat. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan usaha-usaha guru-guru ini terutamanya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Jadi saya sebagai wakil daripada muafakat mengucapkan terima kasih banyak kerana melantik kami walaupun kami tak mampu memberikan sumbangan semaksimal mungkin, sekadar memberikan bantuan dari jauh ataupun memberi kata-kata pada anak-anak yang ada di rumah dan contohnya anak-anak di sekitar kita. Dan kita harapkan agar terus kecemerlangan ini terus diperolehi oleh Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulau, dan kita doakan agar usaha ini berterusan, terutamanya muafakat untuk membantu anak-anak tahun 6 akan datang. Jadi itu saja yang saya boleh kongsikan, dan dengan itu saya sudahi ucapan video saya ini selama 4 minit lebih. Okey, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayang merbah di pohon berangan, asyiknya melihat burung tempua. Halus pesanan tiada tandingan, amanat Tuan menyatukan jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan, kini tibalah masanya untuk kita perdengarkan pula amanat yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Besar, iaitu Cikgu Suhaimi bin Syakrani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Encik Agus bin Arsyad selaku pengerusi Badan Permuafakatan Ibu Bapa tahun 6 bagi sesi 2020. Ahli Jawatankuasa Badan Permuafakatan, guru-guru penolong kanan, rakan-rakan guru tahun 6 dan yang kita raikan anak-anak tahun 6 bagi sesi 2020. Terima kasih kerana semua dapat meluangkan sedikit masa untuk sama-sama kita menonton rakaman yang sepatutnya kita buat secara langsung. Tetapi bagi pihak diri saya mohon ampun dan maaf kerana pada tarikh yang kita jadualkan saya terpaksa menghadiri satu lagi mesyuarat yang dalam bentuk maya juga. Untuk itu saya terpaksa rakam terlebih dahulu ucapan ini dan taklimat ini, dan sekiranya ada gangguan-gangguan bunyi, gangguan-gangguan yang tidak diingini, saya mohon ampun dan maaf kerana seperti yang tuan-tuan sedia maklum, sekolah kita sentiasa dalam proses penambahbaikan. Pihak PIBG pun telah mula membantu dari segi penyediaan pipe-pipe dan sinki untuk kelas. InsyaAllah tahun depan kelas-kelas akan ada sinki untuk mencuci tangan. Terima kasih kepada pihak PIBG. Dan kerja-kerja penambahbaikan terus dijalankan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, bagi tahun 2020 ini kita menghadapi berbagai situasi apabila pandemik COVID-19 mula menyerang negara kita, malah menyerang dunia. Jadi pelbagai kaedah, pelbagai keadaan terpaksa kita tempuhi, dan pada Julai tempoh hari setelah kita diminta menutup sekolah daripada Mac, kita bersekolah semula. Jadi untuk itu tuan-tuan,
banyaklah perkara yang kita rancang tak dapat kita laksanakan sepenuhnya. Dan kemuncaknya apabila UPSR diumumkan supaya dibatalkan untuk tahun ini. Jadi anak-anak tahun 6 tahun ni usah gusar, usah gundah, tak payah rasa risau, sebab walaupun UPSR tak ada, pelaksanaan PDPC terus dibuat. Malah kita ubah dengan PDPR, iaitu pelaksanaan di rumah. Pentaksiran pula kita laksanakan terus. Dan di dalam taklimat nanti kita akan terangkan apakah yang anak-anak akan terima sebelum anak-anak menamatkan persekolahan sekolah rendah. Sebelum melangkah ke tingkatan 1, insya-Allah kalau tak ada perubahan pada 20 Januari 2021. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, taklimat hari ini meliputi beberapa perkara. Jadi antaranya, kata alu-aluan saya ini, seterusnya berkaitan dengan pengambilan fail-fail tahun 6, yang saya rasa tuan-tuan dah sedia maklum, kita dah setkan jadualnya. Begitu juga dengan sesi pemulangan buku teks dan beberapa tambahan berkaitan dengan penguasaan pemakaian kasut dan stokin sekolah untuk tahun 2021. Seterusnya penempatan sekolah menengah dan beberapa perkara lain. Jadi kita mulakan tuan-tuan dan puan dan anak-anak yang dihormati sekalian berkaitan dengan tarikh pengambilan fail dan pemulangan buku teks bagi tahun 6 2020 sekolah kebangsaan tak masih dimulai. Kita tetapkan pada 13, 14 dan 15 Disember, iaitu hari Ahad, Isnin dan Selasa dengan jadual ini tuan-tuan. Bermaksud pada satu hari hanya ada 2 kelas dia akan hadir mengikut masa yang telah ditetapkan di 2 tempat berbeza. Jadi saya ambil contoh 13 Disember itu 6 adab di Dewan Terbuka jam 9 hingga 11 pagi. Okay. Begitu juga lah pada 14 hari bulan, 15 hari bulan. Mohon sangat tuan-tuan dan puan yang hadir ialah ibu bapa. Kita tak nak anak-anak nanti akan berkerumun dan sebagainya. Minta sangat. Sebab ini kita masih lagi dalam PKPB. Masih lagi perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dan ketika hadir nanti pun ada kawasan-kawasan kita dah susun penjarakan fizikal dan tata cara lain memastikan semua yang hadir sama ada petugas ataupun tuan-tuan dan puan-puan sendiri dalam keadaan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara beserta dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi mohon sangat tuan-tuan dan puan agar akur dengan jadual ini. Sekiranya ada masalah-masalah, boleh berhubung terus dengan guru-guru kelas anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Jadi saya rasa surat berkaitan ini telah kami edarkan melalui kumpulan WhatsApp kelas masing-masing, tuan-tuan boleh rujuk. Okay? Jadi seterusnya kita tengok kepada kandungan fail tahun 6. Pada hari tersebut tuan-tuan dan puan-puan, pada hari tersebut tuan-tuan nanti akan dibekalkan. Yang pertama sekali ialah kita nak serahkan sijil berhenti sekolah. Sijil berhenti tamat persekolahan menunjukkan anak tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tahun 6 ini telah menamatkan persekolahan sekolah rendahnya pada tahun 2020. Tarikh akhirnya ialah pada 17 Disember 2020. Itu tuan-tuan dan puan. Dia akan serahkan kandungan fail itulah nanti. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, pihak Muafakat tahun 6 juga telah menyediakan satu beg. Dalam beg inilah akan terkandung kandungan apa yang saya akan tunjukkan ini. Jadi dalam itu juga nanti tuan-tuan kena semak ada kad rawatan gigi anak-anak tahun 6 ini. Okay. Seterusnya buku kesihatan, buku rawatan kesehatannya, buku pelaporan perkara asas fardu ain, slip bagi pentaksiran, amali, aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum,
Sebab ini yang kita telah maklumkan sebelum ini, semua aktiviti anak-anak tuan-tuan dan puan-puan kita rekod dan kita nilai. Dekat situ nanti akan nampak pencapaian anak-anak kita sepanjang dia bersekolah di sekolah rendah dalam PAJSK. Seterusnya, tuan-tuan juga akan dibekalkan dalam file tersebut ialah sijil JCOF, pencapaian Jawi, Quran dan asas pada ainnya. Seterusnya juga sijil penyertaan penglibatan murid-murid anak-anak tuan-tuan dalam aktiviti ko-akademik dan ko-kurikulum. Ini sepanjang tahun tuan-tuan. Walaupun semasa sekolah ditutup akibat wabak COVID-19, ada aktiviti-aktiviti atas talian yang dilaksanakan. Jadi ada yang menyertai, ada yang tidak menyertai. Bagi yang menyertai sama ada peringkat negeri, kebangsaan maupun peringkat antarabangsa, mereka akan terima sijil. Yang menyertai peringkat sekolah pun kita akan beri sijil. Sebab dengan sijil inilah nanti tuan-tuan, dia menentukan skor akhir PAJSK. Jadi untuk makluman tuan-tuan, di peringkat sekolah kita, saya sebenarnya sangat berbangga dengan penyertaan anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Walaupun dalam kita keadaan terintang, dalam PKPP, dalam PKPB, masih lagi berjaya mengharumkan nama sekolah dalam banyak acara. Malah ada beberapa bidang, kalau tak silap saya dalam bidang bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita menjadi juara di peringkat daerah, mendapat tempat yang baik di peringkat negeri. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Semoga kecemerlangan ini anak-anak dapat teruskan lagi bila melangkah ke sesi persekolahan sekolah menengah tahun depan. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, jadi bagaimana kami boleh memanggil tuan-tuan dan puan untuk datang bergilir-gilir mengambil file tersebut adalah berdasarkan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Jadi kita akan akur, kita mohon tuan-tuan juga akur, supaya senang nanti menjelang 20 Januari 2021 ketika anak-anak tuan-tuan dan puan melangkah ke sekolah menengah, semua kaitan dengan sekolah rendah telah selesai. Dan bila sijil itu kita telah serahkan tuan-tuan dan puan, kita minta tuan-tuan dan puan sediakan juga buat persiapan untuk memulangkan semula buku teks kepada pihak sekolah. Jadi untuk itu tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kami mohon tuan-tuan dan puan dan anak-anak perhatikan dulu, sebab nak pulangkan buku teks ni ada beberapa perkara yang kita perlu perhalusi. Pertama sekali tuan-tuan, agar semak buku tu, teliti keadaan dia, kalau boleh seelok-eloknya tuan-tuan baik pulih lah. Baik pulih ni bukanlah kita nak hantar kedai dan sebagainya. Baik pulih sama ada dengan cara padam. Kalau ada conteng-conteng dalam buku teks tu, dipadam dengan elok setiap helaian. Seterusnya, tampal dengan pita pelekat. Kadang-kadang dunia kulit dia terbuka, tampal dengan pita pelekat, ataupun kita biasa cakap dengan selotip, tampal dengan pita pelekat tempat-tempat yang dibatik koyak. Kemudian memastikan buku teks tersebut disampul dengan plastik lut sinar. Plastik lut sinar ni plastik jernih itulah. Seterusnya, memastikan bilangan cukup. Kalau kita terima 16 unit, 16 unit ada untuk dipulangkan. Sebab ini adalah skim pinjaman buku teks, tuan-tuan. Dipinjamkan supaya buku ini akan digunakan oleh anak-anak tahun berikutnya. Sekiranya buku itu rosak dan sebagainya, maka akan menjejaskan peluang anak-anak lain untuk menggunakannya bagi tahun depan. Seterusnya, bila dah siap, semuanya diikat dengan tali rafia. Diikat dengan tali lah. Tali rafia sebagainya diikat sempurna, disusun. Dan buku teks yang hilang pula tuan-tuan perlu ganti. Sama ada dapatkan dengan buku teks yang sama, boleh dicari di kedai-kedai buku, atau diganti dengan nilai yang sama dalam bentuk wang. Boleh rujuk senarai, kejap akan lampirkan senarai sekejap lagi, ikut harganya. Kalau anda kata buku rosak teruk pun, ada kemungkinan nanti perlu diganti dan sebagainya. Macam mana pun nanti tuan-tuan boleh bincang dengan guru ketika proses mengambil file dan juga mengulangkan buku teks. Jadi ini tambahan lah tuan-tuan. Sekiranya ada anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang tahun 1 hingga 5
sama juga, jaga buku tu, susun siap-siap, ni nak cuti ni saya bimbang cuti sebulan, lepas tu buku-bukunya pun bercuti. Jadi semaklah siap-siap dia punya kandungan, baik pulih mana yang patut, ikat siap-siap, letak di tepi sehinggalah kita umumkan nanti dipulangkan pada pembukaan sekolah tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah senarai buku teks tahun 6 dan harga-harga yang perlu dibayar sekiranya buku hilang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh semak di sini. Sebagai contoh kita tengok Bahasa Melayu jilid 1 tu bernilai RM11.30 dan akhir sekali itu Teknologi Maklumat dan Komunikasi RM5.70. Jadi tuan-tuan dan puan pastikan semuanya ada dan bawa sekali semasa hari penerimaan sijil berhenti sekolah, fail dan hari pemulangan buku teks tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. So, perkara-perkara lain, ini prosedurnya nanti. Tuan-puan memang kita nasihatkan agar patuhi SOP. Kedua-dua lokasi ini masa berbeza, tempat pun berbeza. Right? Jadi, nak masuk ke sekolah seperti biasa tuan-tuan perlu melakukan imbasan QR code dekat di pondok pegawai keselamatan dan kalau tak ada MySejahtera bolehlah catat secara manual, memeriksa suhu badan. Bermaksud sekiranya diimbas suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, tuan-tuan tidak dibenarkan masuk. Kalau demam pun kita tak benarkan masuk. Okay? Dan menggunakan pensanitasi tangan yang kita sediakan. Semua akan disediakan. Dan mematuhi amalan kebersihan dan pencegahan dengan memakai pelitup muka, tuan-tuan. Memakai mask. Sentiasa memakai mask. Menjaga penjarakan fizikal sama ada start mula masuk sekolah sampai ketika ke lokasi pemulangan. Jagalah penjarakan antara satu sama lain. Seterusnya mematuhi laluan. Laluan pun kita akan tetapkan. Ada anak panah dia, tuan-tuan akurlah kat situ. Sebab kita bimbang nanti berlaku perkara-perkara keramaian yang tidak dibenarkan oleh MKN. Dan tuan-tuan dan puan, saya rasa sekiranya berlaku tidak dapat dikawal, kemungkinan kita terpaksa hentikan proses itu untuk disusun semula. Itu perkara yang kita tak ingin berlaku, tuan-tuan. Seterusnya, sekiranya tuan-puan sendiri dah demam dari rumah, dah batuk, bergejala lah istilah yang digunakan sekarang, pun tak perlu hadir. Hadirlah, hantarlah kepada wakil-wakil yang boleh hadir. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa penjaga. Kita tak benarkan anak-anak hadir ke sekolah. Sebab bila anak-anak hadir sendiri, tuan-tuan pun faham, dia hadir kat dalam sekolah, dia sorang-sorang. Dia boleh beratur. Bimbang keluar dari sekolah, dia akan berkumpul ramai-ramai dan sebagainya. Terus tidak mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN. Terutamanya kita masih lagi dalam PKPB. Alright. Kemudian itu berkaitan dengan penerimaan fail dan pemulangan buku teks. Jadi saya sikit tambahan, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. Bagi tahun 2021, pihak Kementerian Pendidikan telah memutuskan melalui surat yang dikeluarkan berdasarkan mesyuarat 17 November telah memutuskan tahun depan semua murid dibenarkan memilih nak pakai kasut hitam boleh, kasut putih pun boleh. Tak jadi masalah. Cumanya bila kata pilih kasut tu, stokin kena ikut warna kasut. Kalau kasut hitam, pakailah stokin hitam. Kalau kasut putih, pakailah stokin putih. Ini telah membatalkan arahan, saya kena rujuk balik suratnya, yang mengatakan tahun 2021 semua wajib kasut hitam. Tapi telah diubah, untuk tahun 2021, still boleh pilih kasut hitam atau kasut putih. Jenis kainnya, tuan-tuan boleh rujuk dalam surat perkeliling yang kita paparkan. Saya tuan-tuan pun dah maklum lah ni. So tuan-tuan, saya rasa dah nak sampai ujung dah ni. Ada 1-2 perkara lagi. Surat penempatan surat penempatan murid tahun 6. Banyak persoalan yang ditanya berkaitan dengan surat penempatan murid tahun 6. Jadi surat penempatan ini akan dikeluarkan pada 30 Disember.
di mana sekolah anak-anak tuan-tuan perempuan kelak. Secara umumnya tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan dan perempuan ni ditempatkan, semua sekali ditempatkan di sekolah yang berhampiran dengan rumah. Jadi kebanyakan daripada anak-anak akan ditempatkan di sekolah menengah kebangsaan Pulai Perdana. Dan bagi yang duduk di bahagian sebelah Pulai Indah, Kangkar Pulai, mungkin ditempatkan di sekolah menengah kebangsaan Kangkar Pulai. Yang tinggal di kawasan Skudai, sama ada di sekolah menengah Skudai Baru, sekolah menengah kebangsaan Seri Skudai, sekolah menengah kebangsaan Skudai, maafkan saya, sekolah menengah kebangsaan Skudai. Jadi semua bergantung. Dan bagi yang mendapat tempat-tempat sekolah khas, mungkin ada yang ditawarkan ke sekolah menengah sains, mungkin ada ditawarkan ke MRIC dan sebagainya, kita akan maklumkan terus kepada tuan-tuan dan puan-puan kelak. Jadi mohon sangat dalam masa ini, kalau boleh jangan tinggalkan dulu kumpulan WhatsApp kelas, sehingga habis selesai penempatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa ramai yang dah mula bercadang nak meninggalkan kumpulan ni, tapi tunggu sampai dapat maklumat selanjutnya tuan-tuan. Jadi bila surat tu dah keluar nanti, kita akan umumkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh datang untuk mengambil surat-surat penempatan tersebut. Pun bergantung kepada sebarang arahan-arahan terbaru tuan-tuan. Seterusnya seperti biasa, bila hadir ke sekolah tu patuhilah SOP yang telah ditetapkan, dan inilah saya kata tadi, elakkan daripada meninggalkan kumpulan WhatsApp kelas untuk tahun 6. Nanti dah naik sekolah menengah boleh, tak ada masalah. Okey tuan-tuan, saya rasa ini dah slide terakhir untuk saya sampaikan. Akhir kata, saya bagi pihak diri saya tuan-tuan, saya bagi pihak diri saya dan semua rakan-rakan guru, rakan-rakan anggota kumpulan pelaksana, warga SK Taman Seri Pulai nak mohon ampun dan maaf sepanjang kami menguruskan pendidikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan di sekolah ini. Ada yang daripada tadika, prasekolah maafkan saya, ada yang daripada tahun 1, ada yang daripada tahun 2, ikut berbeza masing-masing kan. Jadi ampun maaf dari kami, mungkin ada yang terkasar bahasa, mungkin ada yang terlebih cuit, mungkin ada yang termarah, tercubit. Saya mohon ampun dan maaf daripada kami. Mungkin kualiti apa yang kami cuba sampaikan pun tidak menepati apa yang tuan-tuan harap pun, kami mohon ampun dan maaf. Bagi kami, untuk anak-anak, kami dah maafkan lama dah. Sebagai guru-guru ni, dia tak nyimpan dendam pada anak-anak. Jadi nakal anak-anak tu kita dah maafkan lama. Malah kami mohon halalkan segala kekurangan, apa-apa sahaja yang dari pihak kami sebagai guru warga SK Taman Seri Pulai terhadap anak tuan-tuan dan puan-puan, mohon dihalalkan. Mungkinlah terlambat 1-2 minit ke kelas, dalam perjalanan mungkin ada hal lain, sikit sebagainya, mohon dihalalkan tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya kita biasa amalan anak-anak mohon halal pada guru, tapi saya selalu cakap di sini, kita sebenarnya yang minta mohon dihalalkan segala kekurangan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan, terutama daripada anak-anak tahun 6 SK Taman Seri Pulai. Seterusnya kami juga mendoakan semua anak-anak akan terus berjaya dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Yalah, tahun ni kita bersekolah daripada 1 Januari sehingga 12 Mac. Kita buka semula pada 15 Julai, tutup semula. Jadi hanya beberapa bulan yang dapat kita berinteraksi bersemuka. Dan saya rasa anak-anak pun lepas ni terus menghadap sekolah menengah, memasuki alam yang lebih mencabar. Apa saja bidang, kami di sini guru-guru sentiasa mendoakan kejayaan. Dan terima kasih yang tidak terhingga daripada saya, daripada semua rakan-rakan guru atas sokongan hebat tuan-tuan dan puan-puan selama ini. Sebenarnya bila sampai ke muafakat tahun 6 ni, dia setiap tahun sokongannya sangat hebat. Dalam keadaan kita PKP pun masih lagi
membantu kita bagaimana nak mengurus. Saya rasa Encik Agus pun pernah datang bermesyuarat, kita bermesyuarat bertiga, berempat, bagaimana nak menentukan hala tuju anak-anak semasa PKP. Okey tuan-tuan. Terima kasih juga kepada Encik Agus, jawatankuasanya, dalam kepayahan kita menghadapi norma baru, tetap terus membantu kita. So, terima kasih pada semua anak-anak tahun 6 datang sekolah hari itu, walaupun ada yang, alah cikgu, boleh tak turun PJ, boleh tak pergi koko. Saya akan minta maaf lah banyak-banyak, memang tak boleh ketika itulah. Mudah-mudahan wabak dan penyakit ini dapat diangkat dengan segera, supaya tahun depan kita dapat boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang biasa kita lakukan. Seterusnya, ini sekadar peringatan tuan-tuan dan puan, peringatan untuk diri saya dan juga untuk diri tuan-tuan dan puan-puan. Cuti sekolah akan bermula pada 18 Disember 2020. Bermaksud berakhirlah nanti sesi PDPR. PDPR tak ada lagi lah sepanjang cuti. Dan tuan-tuan dan puan, kita akan bergerak. Ada yang balik kampung. Saya dimaklumkan sekarang ni pun dah ada anak-anak di kampung. Tapi yang kita merisaukan kita nanti ialah bila cuti itu hampir sebulan lah saya cakap. Hampir sebulan, semua orang akan bergerak ke sana ke sini, balik kampung, mungkin ada yang nak melancong dan sebagainya. Dan yang kita risau bila berkumpul semula nanti di sekolah pada 20 Januari. Jadi nasihat pada diri saya sendiri, saya pun mungkin nak juga balik kampung. Jadi jagalah kesihatan diri sendiri, keluarga kita, penjarakan fizikal. SOP yang telah ditetapkan tu, amalan mencuci tangan, memakai pelitup muka dan sebagainya. Saya sangat risau 20 hari bulan ketika semua orang berkumpul semula selepas cuti sebulan. Okay? Mungkin orang bercuti akan cuti, tapi sepanjang cuti ini saya rasa saya tak akan rasa selesa dalam cuti sekolah sebab sangat risau 20 Januari 2021 tuan-tuan. Tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sedar, rakyat kita semakin sedar kepentingan penjarakan fizikal, kepentingan menjaga kebersihan dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita jaga kita sama-sama akan selamat, sama-sama kita doa, sama-sama kita bertawakal dan kita berusaha untuk mencapai satu keadaan yang selamat dan mudah-mudahan kembali normal dengan kehidupan yang selepas ini. Jadi dari saya tuan-tuan dan puan, saya mohon ampun dan maaf mengambil masa hampir 25 minit, dah 25 minit pun bercakap untuk hari ini. Semoga kita semua sihat, kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dalam apa saja bidang. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Suhaimi atas ucapan itu tadi. Diharapkan kepada semua ibu bapa dan penjaga agar sedia maklum dan peka dengan tindakan yang perlu diambil dalam pengurusan akhir tahun anak-anak tuan-puan sebelum langkah masuk ke tingkatan 1. Mohon kerjasama juga kepada ibu bapa agar mematuhi SOP apabila tuan-puan hadir ke sekolah untuk pengurusan tersebut. Kini, majlis diserikan lagi dengan persembahan khas dari murid tahun 6 yang akan disampaikan oleh Nurul Tihani dan Ruhani Nurillah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Nurul Tihani dan Ruhani Nurillah telah berjaya menjadi johan dalam pertandingan Karnival Ko-Akademik Bahasa Melayu peringkat daerah Kulai bagi kategori nyanyian lagu puisi. Tahniah diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Tihani binti Suhaimi. Nama kawan saya Ruhani Nurillah binti Abdul Razak. Kami dari Sekolah Kebangsaan Taman Sri Fulai ingin menyanyikan sebuah lagu puisi yang bertajuk Permata untuk Isteri. Telah
Setiap pertemuan pastinya ada perpisahan. Begitulah rentetan hidupnya insan. Sekalipun sukar untuk ditelan, kaki terus mengorak langkah demi sebuah perjuangan, menganyam liku-liku pengalaman kehidupan. Untuk itu, Unit Kecemerlangan Akademik tahun 6 Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai telah menyediakan satu montaj istimewa yang memaparkan segala program guru-guru tahun 6 serta penglibatan aktiviti murid-murid tahun 6 sepanjang tahun 2020. Semoga montaj yang dipaparkan ini akan meninggalkan cabisan kenangan manis yang sukar untuk dilupakan. Ku bersyukur memiliki kamu. Ku bahagia ada di sampingmu. Hati ini terasa tenang bila kau selalu bersama diriku. Ku terima kekurangan kamu, kau terima kekurangan aku. Lengkapilah lembar jalanku untuk mengharungi di setiap langkahku. Dari dalam hati kau takkan terganti sampai nanti aku mati. Dari dalam hati kau takkan terganti. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Aku mohon kau tetap setia, menemani aku sampai akhir dunia. Dari dalam hati kau takkan terganti sampai nanti aku mati. Dari dalam hati kau takkan terganti. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Aku mohon kau tetap setia, menemani aku sampai akhir dunia. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Aku mohon kau tetap setia, menemani aku sampai akhir dunia. Dengan berakhirnya tayangan montaj itu tadi, maka berakhirlah majlis kita. Sekalung penghargaan terima kasih diucapkan
kepada barisan pentadbir, barisan ahli jawatan kuasa, bermuafakatan ibu bapa, barisan guru-guru serta ibu bapa dan individu yang telah mencayakan program tahun 6 sepanjang tahun 2020. Sesungguhnya manusia itu sekadar merancang, tetapi dia adalah sebaik-baik perancang. Mohon kemaafan atas segala kekurangan kami, warga pendidik Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai, sepanjang kami menyampaikan ilmu. Kami doakan agar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan terus cemerlang dalam apa jua bidang yang diceburi. Sekian, saya akhiri majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.